Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru di luar sana. Terima kasih kerana menonton video ini. Dalam video ini, saya akan kongsikan bagaimana cara-cara untuk kita mengisi dan mengemaskini borang JD Hermes. Okay, sebelum kita bermula, saya cadangkan supaya cikgu membuka laptop masing-masing sambil melihat tutorial, cikgu boleh isikan maklumat Hermes tersebut. Okay, sebelum itu, cikgu perlu dapatkan dua panduan ini. Yang pertama, panduan jawatan sebenar dan ringkasan jawatan. Dan panduan yang kedua adalah manual deskripsi tugas guru akademik. Okay, kedua-dua panduan ini ada diemailkan oleh PK sekolah masing-masing. Jadi cikgu boleh rujuk pada email cikgu. Sekiranya cikgu tidak ada, cikgu boleh dapatkan kedua-dua maklumat ini pada link yang saya sediakan di bahagian deskripsi video. Okey. Setelah itu, kita buka laman Hermes. Okay, dan cikgu login seperti biasa. Okey, di bahagian muka hadapan ini, kita pergi ke bahagian data perjawatan, klik pada deskripsi tugas. Okey, di sini cikgu pergi kepada fungsi dan klik pada selenggara komponen deskripsi tugas. Okey, so cikgu akan dibawa ke paparan ini, klik pada nama cikgu yang berwarna biru ini. Okey, ini adalah elemen yang perlu kita isikan. Okey, yang pertama maklumat umum, yang kedua tujuan perwujudan jawatan, yang ketiga accountability, yang keempat dimensi, kelima kelayakan akademik, keenam kompetensi dan yang ketujuh pengalaman. Okey, dua bahagian yang terakhir iaitu pengesahan dan jana dokumen JD ini cikgu boleh abaikan kerana ini adalah bahagian yang perlu disahkan oleh pengetua dan pentadbir penolong kanan. Okay, jadi kita perlu isikan mengikut turutan. Bermula yang pertama maklumat umum. So cikgu klik maklumat umum. Okay, dan rujuk di sini di bahagian ringkasan gelaran jawatan sebenar. Okey, contoh jika cikgu adalah PK Koko, so ringkasan dia PKKO. Sekiranya cikgu adalah guru kanan mata pelajaran, ringkasan dia GKMP. Sekiranya cikgu adalah guru perpustakaan dan media, ringkasannya GPM. Sekiranya cikgu adalah guru bimbingan dan kaunseling, ringkasan dia GBK. Dan begitulah yang seterusnya. Jadi saya adalah guru akademik, so ringkasan saya adalah GAB. So, klik pada bahagian ini, GAB, baikkan GAB. Okay, seterusnya, grade JD, cikgu masukkan grade semasa cikgu. Contoh, saya sekarang grade DG44, so saya klik pada grade DG44. Okay, bagi bidang dan sub-bidang yang ini cikgu boleh abaikan, tidak perlu klik apa-apa pilihan. Setelah itu, kita klik pada butang kemaskini. Okey, ini adalah paparan yang telah kita kemaskinikan dan kita telah selesaikan bahagian yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi elemen yang kedua, tujuan perwujudan jawatan. Okey, cikgu akan lihat di sini tiada rekod ditemui. So, apa yang perlu kita lakukan? Klik pada butang tambah. Okey. Dan cikgu akan melihat paparan seperti ini. Di sana ada kata kerja, objek dan hasil. Okay, untuk mengisi bahagian ini, kita rujuk kepada manual tadi. Sini tujuan perwujudan jawatan. So, untuk bahagian yang pertama ini, kata kerja dia. Kata kerja dia adalah mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Okay, kata kerja dia mengajar. Okay, so bila kita lihat pada bahagian pilihan ini, kita cari mengajar, kita tak akan jumpa. So, cikgu klik pada bahagian lain-lain di bawah sekali. Dan di sini cikgu boleh type lah mengajar. Okay, mengajar. Ataupun cikgu copy saja daripada panduan ini.
Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Okey, untuk copy kita boleh klik Ctrl C dan kita pergi semula ke bahagian Hermes tadi. Kita klik Ctrl V untuk paste. Okey. So selesai bahagian kata kerja. Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir. Okey, seterusnya apakah objek kita? Objek kita bermula dari perkataan murid. Okey, murid selari dengan akta pendidikan sehinggalah kepada kebangsaan. Sekali lagi kita Ctrl C dan kita pergi ke sini, kita klik Ctrl V untuk paste. Okey. Seterusnya bahagian hasil, kita ambil per ayat yang terakhir. Bermula dari ke arah, kita highlight sampai ke holistik. Ctrl C untuk copy. Ctrl V untuk paste. Okey, kemudian kita simpan. Okey. Dengan itu dia akan kelihatan seperti ini. Bermaksud kita telah sempurnakan elemen yang kedua. Okey. Bahagian ini boleh dikemaskini daripada semasa ke semasa. Okey, seterusnya kita pergi elemen yang ketiga, accountability. Okey, untuk elemen yang ketiga iaitu accountability. Bila cikgu klik pada accountability, dia akan keluar page seperti ini. Tiada rekod ditemui. So, apa yang perlu cikgu lakukan? Sekali lagi, di sini kita akan lihat grade jawatan yang telah kita masukkan di bahagian umum tadi. Cikgu klik pada butang tambah. Okey. So, paparan ini akan kelihatan. Sekali lagi di sana ada kata kerja, objek dan hasil. Okay, untuk bahagian accountability, kita rujuk kepada manual tadi. Okay, ini adalah accountability dia. Untuk grade DG 41, 44, 48, 52 dan 54. Okey. Bagi grade DG 44, so kata kerja dia, kalau cikgu lihat accountability yang pertama, kata kerja dia adalah melaksanakan. Okey, so di bahagian kata kerja ini kita cari melaksanakan. Okey, melaksanakan. Okey, kemudian objek dia, kita klik bermula PDP menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian. Okey, sekali lagi Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Manakala hasilnya bermula dari perkataan bagi sehingga tercapai. Ctrl C, Ctrl V. Okey. So, kemudian kita simpan. Okey, berjaya disimpan. Okey, setelah kita simpan, cikgu lihat di bawah sini dia akan ada paparan tugas utama. Okey, kita balik kepada manual tadi. Bagi accountability yang pertama ini, okey, dia ada 5 tugas di sana bermula dari A hinggalah E. So, semua tugas ini kita perlu letakkan di sini. Bagaimana caranya? Kita klik tambah. Okey, tadi kita ada 5 tugas utama. So, kita klik sebanyak 5 kali. Okey, so 5 kotak akan kelihatan di sini. Dan kita copy setiap daripada tugas ini di setiap kotak. Okey, mula-mula copy yang A, menyediakan rancangan PDP tahunan dan harian dan paste di nombor 1. B, menyediakan sumber pendidikan secara kreatif, Ctrl C dan Ctrl V, paste di nombor 2. Okay, begitulah seterusnya. Ctrl C, Ctrl V. Okay, 4 D
Ctrl V. Okey, kemudian yang kelima, E, membuat refleksi dan penambahbaikan, Ctrl C, Ctrl V. Okey, dan kita klik simpan. Okey. Jadi ini adalah accountability yang pertama dan bidang tugas. Ada 5 kesemuanya. Okey, untuk accountability yang seterusnya, kita klik pada butang tambah. Okey. So seperti tadi, cikgu rujuk manual ini. Okey, untuk DG44, accountability yang kedua adalah melaksanakan penilaian dan pentaksiran. Okey. Jadi kata kerja kita adalah melaksanakan. Okey, kita pergi melaksanakan. Okey, objek dia kita klik penilaian dan pentaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid, program atau aktiviti. Okey, manakala hasilnya bermula dari perkataan bagi sehingga dirancang. Okey, dan cikgu simpan. Okey, sekali lagi di bawah sini paparan tugas utama akan kelihatan. Untuk melihat berapa kotak yang perlu kita tambah, kita rujuk di bahagian ini bermula A sehingga F, maksudnya ada 7 tugas yang perlu kita tambah. So kita klik tambah sebanyak 7 kali. Okey, so ada 7 kotak di sini dan kita copy paste setiap satu. Okey, setelah cikgu copy dan paste ke semua 7 tugas utama tadi, kita klik pada butang simpan. Okey. Dan begitulah seterusnya kita ulang langkah ini sehinggalah semua accountability berada di bawah sini. Okey, setelah cikgu siapkan memasukkan semua accountability beserta dengan tugas utama tadi, contoh di sini saya dah masukkan ke 88 accountability beserta dengan tugas utama. Okey, seterusnya cikgu juga perlu masukkan accountability bagi grade hakiki cikgu. Okey. Contoh tadi saya adalah grade DG44. Okey, grade semasa saya adalah DG44. Jadi sekarang saya perlu masukkan accountability saya untuk grade hakiki saya iaitu DG41. So paparan ini akan keluar. So apa yang cikgu perlu lakukan, cikgu lihat di bahagian kiri ini ada perkataan salin accountability. Jadi cikgu klik pada bahagian ini. Okay, dan di atas sini cikgu klik grade semasa yang kita telah isikan tadi dan klik salin. Tekan OK.
Okey, dan cikgu klik simpan. Okey, so accountability dan tugas utama tadi telah disalin daripada 44 ke 41. Begitulah sekiranya cikgu mempunyai grade yang lebih tinggi, contohnya DG 48. So, mula-mula cikgu masukkan accountability untuk grade DG 48 ataupun DG 52 dan 54. Dan untuk grade yang di bawahnya, cikgu hanya perlu salin. Dan kalau cikgu perhatikan di bahagian sini, ada perkataan yang berwarna merah, okay, biru dan hijau. Okay, ini adalah perbezaan bagi setiap accountability dan tugas utama untuk grade yang berbeza. Contohnya, jika saya bandingkan DG 41 dan 44, untuk accountability yang pertama, tiada perbezaan pada accountability yang pertama. Jadi saya tidak perlu membuat apa-apa perubahan. Cuma kalau lihat pada accountability yang kedua, terdapat perbezaan pada bahagian tugas utama, iaitu di bahagian F dan G. Untuk DG 41, kata kerja dia adalah membantu merangka. Manakala untuk 44, dia adalah merangka cadangan. Okay. Manakala untuk elemen G, untuk DG 41, kata kerja dia membantu merangka strategi ataupun idea. Dan untuk 44, kata kerja dia merangka strategi idea. Jadi kita cuma perlu ubah di bahagian ini dengan menambahkan perkataan membantu. Okay, untuk grade 44 tadi. So, kita pergi kepada accountability yang kedua. Kita klik pada butang kemas kini. Okay, pada tugas yang ke-6 dan yang ke-7. Okay, kita tambahkan perkataan membantu. Okay, membantu merangka. Ke-7 pun sama, membantu merangka. Okay, kemudian kita klik butang simpan. Okay, kemudian kita semak lagi accountability yang seterusnya. Okay, accountability yang ketiga. Okay, accountability yang ketiga. Untuk DG 44, dia adalah melaksanakan dan menambah nilai. Okay, manakala untuk DG 41, dia hanya ada melaksanakan sahaja. Jadi, kita pergi kepada bahagian ini, accountability 3. Kita klik kemas kini. Okay, di atas sini, kita padamlah yang menambah nilai ini. Okay, so yang tinggal pengurusan kurikulum. Manakala di bahagian tugas utama, kita rujuk semula manual tadi. Perbezaannya adalah di bahagian elemen yang ke-5 dan ke-6. Okay, untuk 41, dia hanya ada 4 tugas utama saja. Maksud dia yang ke-5 dan ke-6 ini tidak ada untuk DG 41. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita klik pada kotak 5 dan 6 ini, iaitu tugas utama E dan F, dan kita klik pada butang hapus. Okey, so cikgu boleh lihat sekarang saya telah ubah di sini kata kerja pada objek, dan pada tugas utama hanya tinggal 4 untuk DG 44. Okey, akhirnya kita klik butang simpan. Okey, jadi ini adalah accountability yang ketiga yang telah kita kemas kini. Okey, kemudian kita rujuk lagi manual dan cari di mana lagi perbezaan dia. Okey, accountability yang keempat tiada perbezaan. Okey, kita lihat accountability yang kelima, terdapat perbezaan pada tugas utama dan accountability. Okey, untuk 44, dia kata kerja dia melaksanakan bimbingan dan permentoran. Okey, manakala untuk 41, dia ada perkataan di depan membantu melaksanakan. Okey,
Jadi kita pergi kepada accountability yang kelima. Kita klik kemas kini. Okey. Kita klik di sini membantu. Okey, membantu dan kita tambahkan pada objek dia melaksanakan. Okey. Kemudian kita lihat pula pada tugasan utama. Okey. Pada tugas utama yang pertama iaitu A, untuk 44 adalah membimbing guru baharu dan rakan sejawatan. Manakala untuk DG 41 adalah membantu membimbing guru baharu dan rakan sejawatan. Jadi kita ubah di sana, tambahkan perkataan membantu. Okey, membantu membimbing guru baru dan rakan sejawat. Dan kita klik butang simpan. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Accountability yang ke-6, tiada perbezaan. Accountability yang ke-7 pun tiada perbezaan antara 41 dan 44. Kita pergi accountability yang ke-8. Okey, terdapat perbezaan di sini. Untuk 44, ia adalah membimbing pelaksanaan permuafakatan strategik. Manakala untuk DG 41, ia adalah menyokong permuafakatan strategik. So, kita pergi kepada accountability yang ke-8. Klik pada butang kemas kini dan kita cari perkataan menyokong. Okey, ada tak menyokong? Okey, kita cari menyokong. Okey, kalau tak jumpa, kita kliklah lain-lain dan kita typekan di sana menyokong. Okey. Menyokong permuafakatan. Okey, so kita padamkan perkataan pelaksanaan ini. So, menyokong permuafakatan. Okey, sekarang kita tengok pula pada bidang tugas. Okey, di sini dia membantu pelaksanaan. So, kita padamkan perkataan dan membimbing. Okey, ini kita padamkan dan membimbing. Okey, so yang tinggal membantu pelaksanaan. Okey, untuk bidang tugas yang kedua, di sini adalah membina hubungan. So, kita padamkan perkataan dan membimbing. Okey. Okey, setelah itu kita tekan butang simpan. Di bawah ni cikgu, kalau cikgu tidak dapat melihat paparan di bawah ni, dia tertutup, kita boleh resize paparan skrin kita. Cikgu cuma pergi di bahagian atas ni dan klik butang tolak untuk mengecilkan sedikit saiz paparan. Okey. So, ini adalah paparan untuk accountability. Okey cikgu, sekarang kita pergi ke elemen yang keempat iaitu dimensi. Okey, untuk mengisi elemen dimensi ini, cikgu klik pada butang tambah. Okey, dan rujuk pada manual dimensi, ada 3 dimensi yang perlu kita masukkan. Jadi cikgu salin dimensi ini, tekan Ctrl C. Dan di bahagian ini, cikgu klik pada butang pilihan lain-lain dan cikgu tekan Ctrl V. Okay, dimensi yang pertama ini, kita perlu masukkan bilangan murid, nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Jadi, cikgu masukkanlah kelas yang cikgu ajar beserta dengan bilangan murid. Okay, ini adalah kelas yang saya ajar.
So, cikgu masukkan saja bilangan murid untuk kelas cikgu. Okey, selesai dengan dimensi yang pertama. Kita klik butang tambah untuk masukkan dimensi yang kedua. Klik pada lain-lain dan kita salin dimensi yang kedua. Okey, caranya Ctrl C dan Ctrl V. Okey, nombor ni cikgu boleh padam. Okay, dimensi yang kedua ini, apa yang perlu kita masukkan ialah bilangan waktu yang diperuntukkan mengikut kelas mata pelajaran. Okay, jadi contoh saya mengajar fizik untuk tingkatan 5. So, saya masukkan kelas dan bilangan waktu mengajar. Okay, 5 waktu untuk setiap kelas seminggu. Okay, untuk tingkatan 4 ni saya mengajar 2 subjek untuk kelas yang sama. Jadi saya masukkan saja subjek tersebut. Okay, setelah itu kita klik pada butang tambah untuk memasukkan dimensi yang ketiga. Okay, sekali lagi pada ruangan pilihan, cikgu klik lain-lain dan cikgu salin dimensi yang ketiga. Okay, dimensi yang ketiga ni dia adalah berkaitan dengan co-curriculum. Okay, apa yang perlu kita masukkan di dimensi ketiga ini? Nyatakan nama kelab persatuan dan badan beruniform yang dipertanggungjawabkan, serta cikgu masukkan bilangan perjumpaan dalam setahun, iaitu minimum 36 jam lah kalau mengikut pada panduan ini. Okay, contoh cikgu adalah guru penasihat pasukan Kor Kadet Polis. Jadi cikgu masukkan bilangan perjumpaan sekurang-kurangnya minimum 36. Okay. Yang kedua, contohlah cikgu guru penasihat Rumah Sultan Kuning. Okay, so kita masukkan minimum. Kalau lebih tak apa cikgu, jangan kurang daripada 36 jam. Okay, setelah siap ketiga-tiga butang dimensi, kita klik simpan. Okey cikgu, ini adalah dimensi saya untuk grade semasa DG44. Okay, di bahagian dimensi ini, cikgu juga perlu masukkan untuk grade yang lebih rendah daripada grade semasa cikgu. Kalau cikgu 48, cikgu kena masukkan untuk 44 dan 41. Okay, caranya di sini, oleh kerana saya DG44, so saya perlu masukkan dimensi untuk DG41. Okay, saya pergi ke anak panah ini. Saya klik pada DG41. Okay, dan di sini cikgu akan lihat perkataan salin dimensi di bawah sini. Cikgu klik. Okay, dan di bahagian pilihan ini, cikgu klik dimensi semasa tadi dan klik salin. Okay, tekan OK. Setelah paparan ini keluar, cikgu klik simpan. Tekan OK. So, dia akan salin dimensi cikgu untuk grade yang sebelum itulah. Okay, untuk grade yang sebelum ini, cikgu tidak perlu membuat apa-apa perubahan. Kerana kelas tu dah bertahun-tahun lamanya, so kita tidak perlu update. Kita salin sahaja daripada dimensi semasa. Okay. So, dengan itu selesailah sudah elemen yang keempat, iaitu dimensi. Okey cikgu, untuk elemen yang kelima iaitu kelayakan akademik, kita klik dan kita pergi kepada butang kemas kini. Okey, kita rujuk dulu manual untuk bahagian ini.
itu cikgu perlu masukkan ijazah sarjana muda kepujian dan sijil perguruan diploma pendidikan, ataupun kalau cikgu memang direct mengikuti kursus perguruan, masukkan saja ijazah sarjana muda pendidikan. Okey, so saya masukkan ijazah sarjana muda dengan kepujian untuk ikhtisas saya dan saya tambahkan diploma lepasan ijazah. Okey, dan saya klik butang simpan. Okey, so itu saja untuk elemen kelayakan akademik. Seterusnya kita pergi kepada elemen kompetensi. Okey, kemas kini rekod. Saya masukkan. Jadi saya klik butang tambah ni. Okey, sehingga 10 lah. Okey, so sudah ada 10 kotak. So saya copy setiap daripada kompetensi ini ke dalam setiap kotak. Okey. Nombor dia tu cikgu boleh post lah. Okey, yang kedua penyampaian mata pelajaran. Okey, yang ketiga pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Okey, yang keempat penilaian dan pentaksiran. Yang kelima pengurusan bilik darjah. Okay, yang keenam, pengurusan pelaksanaan kokurikulum. Okay, seterusnya yang ketujuh, pengurusan murid. Okay, yang ke-8, bimbingan dan permentoran. Yang ke-9, penggunaan dan pengaplikasian TMK. Okay, dan seterusnya yang terakhir, yang ke-10, pelaksanaan kajian pendidikan. Okey. So setelah siap, cikgu klik pada butang simpan. Okey. So ini adalah kompetensi bagi grade 44. Sekiranya cikgu perlu mengemas kini, cikgu hanya klik pada butang kemas kini. Okey. Dan setelah itu simpanlah apa-apa perubahan. Okey. So itu adalah untuk bahagian kompetensi. Okey cikgu, kita dah sampai ke elemen yang terakhir iaitu pengalaman. So cikgu klik pada elemen pengalaman ini. Okey, tiada rekod ditemui. Klik pada butang kemas kini dan kita rujuk pada manual yang diberi. Okay, untuk pengalaman ini, dia adalah berbeza untuk setiap grade. Kalau kita lihat di sini, yang di atas ini adalah berdasarkan time base. Dan sekiranya cikgu adalah guru cemerlang, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, cikgu boleh masukkan pengalaman yang tertulis di sinilah. Contoh di sini untuk GC, ada 3 pengalaman yang perlu dimasukkan. Okay, so kita perlu tambah 3 kotak lah. Sekiranya cikgu adalah guru biasa, so cikgu hanya salin pengalaman untuk grade semasa cikgu. Contoh saya GG44, so saya copy pengalaman yang ini dan saya tampal pastekan di sini. Okey, tempoh perkhidmatan tidak kurang dari 8 tahun dalam grade DG41. So saya tuliskanlah berapa tahun saya dah mengajar, 14 tahun, dan saya klik pada butang simpan. Okey.
Kalau cikgu adalah guru cemerlang, cikgu tambah saja butang kotak tadi untuk menambahkan pengalaman. So ini adalah paparan untuk pengalaman. Okey. Dengan ini kita telah siapkan kesemua elemen yang perlu dalam JD Hermes ini. Okey, kita boleh semak semula dengan melihat semula kepada paparan. Okey, ini accountability 44. Manakala ini adalah accountability untuk DG41 saya. Okay, tujuan pewujudan jawatan dan ini maklumat umum. Okay. Bila dah siap, kita hanya tunggu saja pengesahan daripada pihak pentadbir dan kita bolehlah log keluar daripada sistem Hermes ini. Okay. Nampaknya itu saja tutorial pada kali ini. Saya harap sedikit sebanyak dapat membantu cikgu dalam mengemaskini data JD Hermes. Sebarang kekurangan dalam video ini, saya pohon ampun dan maaf. Penggunaan bahasa yang bercampur-campur. Apapun, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa sokong channel pendidikan saya dengan menekan butang like dan subscribe channel saya iaitu Cikgu Hasnita. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi.